petang Siti Noaini. Okey, hari ni kita akan sambung lagi untuk kita punya pelajaran. Kita nak habiskan bab 3 hari ni, iaitu pengangkutan dalam tumbuhan. Okey. Okey, clear ke? Clear tak suara cikgu dengan gambar ni? Nafal? Clear tak? Ya. Clear tak suara cikgu? Clear. Clear? Ni gambar semua clear lah? Ya. Okey. Cuba kita perhatikan gambar A dan B ya. Kalau kita tengok kat sini, gambar ni kita nampak dalam gambar A yang di sebelah sini. Siapa yang buka mic bising tu? Kalau nak cakap buka tau. Kalau tak mau cakap boleh tutup dulu. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok kat sini. Untuk keadaan normal lah, pokok akan jadi segar di mana daun dia akan terbuka macam tu. Daun dia sentiasa menghadap ke cahaya matahari, tapi sekiranya dia layu, dia kekurangan air tak sampai dekat dia, nanti daun dia akan tertutup. Dia layu. Jadi sekiranya keadaan macam tu kita kena siram lah. Dan jika keadaan tu terus berterusan walaupun awak dah siram, maksudnya mungkin akar dia dah rosak, dia dah tak boleh nak serat lagi air dan dia akan matilah selepas tu. Tapi dalam keadaan normal, katakan dalam pukul 12 tengah hari tu kita balik sekolah, tak tengok pokok mak kita pun layu. Jadi kita ambil, kita siram kat bahagian tanah. Jangan terus siram pada daun, nanti dia terkejut. Okey. So hari ni kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan transpirasi. Okey. Transpirasi ni ialah, cikgu nak ambil pen. Tak boleh di pen. Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk wak air. Maksudnya kalau kita manusia, kalau kita berpeluh kan, berpeluh, tapi transpirasi kalau kat manusia, kita tak kata kita berpeluh lah. Kehilangan air dalam bentuk wak air. So kalau wak air kat mana? Daripada permukaan daun. Okay. So transpirasi ni untuk tumbuh-tumbuhan. So dia dekat permukaan daun dia ada stoma. So bila ada stoma, dia akan membantu untuk kehilangan air dalam bentuk wak air dalam bentuk penyejatan. Maksudnya air yang tu keluar dalam bentuk penyejatan. Okay, daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. Okay, so proses transpirasi ni apa dia? Kehilangan air dalam bentuk wak air. So air yang akan hilang kat sini. Air akan naik ke atas macam tu. Tapi kita tak nampak lah sebab wak air. Wak air ni maksudnya macam bentuk steam. Okay? Bentuk wak tak nampak sebab dia dalam bentuk gas. Dia paling kecil sekali lah, halus dan keadaan dia punya jarak antara satu sama lain tu jauh-jauh. So kita tak nampak dia macam titisan air tu, tak nampak. So ini adalah transpirasi dan penyerapan air dalam tumbuhan. Kehilangan air secara penjatan dari permukaan daun melalui transpirasi. Okay. So air mai daripada mana? Air mai daripada tanah diserap oleh akar secara proses osmosis. Okay, osmosis ni maksudnya dia serap melalui akar dia akan tarik naik ke atas. Kenapa dia naik ke atas? Sebab cahaya matahari dari atas. Bila cahaya matahari dari atas dia panas, dia kena kat permukaan daun ni, nanti dia akan lepaskan dari permukaan tu. So itu adalah cara bagaimana pokok dia boleh angkut dia punya garam mineral daripada tanah nak hantar ke daun-daun ataupun bahagian-bahagian tumbuhan yang memerlukan garam mineral tersebut. Okey, itu cara dia nak angkut bahan mineral, baja apa yang kita bubuh nutrisi yang baik dalam tumbuh-tumbuhan dalam tanah tu, dia akan angkut. Ini adalah keratan rentas bagi daun. Inilah permukaan daun. Mana epidermis daun terdiri daripada satu lapisan sel epidermis. Epidermis ni kulit atas dia lah. Okay, sel epidermis ni menyaluti kedua-dua permukaan atas dan bawah. So kalau kat atas kita panggil dia epidermis atas dan bawah kita panggil epidermis bawah. So sel epidermis ni merembeskan kutika berlilin yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Kalau awak tak percaya, awak pegang daun, awak pegang bahagian atas ni, awak rasa dia licin. Okay, kalau kita tuang air, angkau peka, air tu akan meleleh turun. Seolah-olah dia ada lilin. So permukaan yang nampak macam lilin tu kita panggil dia kutikel berlilin. Yes, dia bukannya lilin yang kita guna nak bakar tu, tapi dia wax lah. Dia
permukaan dia tu sentiasa berlilin, macam tu, berkilat macam tu. Jadi permukaan yang berkilat ni lah yang akan bantu untuk kurangkan kehilangan air. Kita nak air tu bergerak, kita nak berlakunya transpirasi, tapi kita tak mahu sampai tahap merosakkan pokok. Maksudnya kalau ketika berlilin tu tak wujud, mungkin air akan hilang dengan lebih cepat. Dari tempat permukaan yang panas macam kat Malaysia ni, air cepat hilang sebab panas sangat, jadi pokok boleh mati sekiranya air keluar berlebihan. Jadi ketika berlilin ni yang bantu untuk kurangkan kehilangan air. So air boleh keluar secara transpirasi tapi tidak terlalu banyak. Jadi ini adalah keratan rentas daun daripada tepi ya. Tadi kita tengok dari atas, gambar yang ni daripada atas lah. So daripada tepi, sebenarnya daun ni yang kita nampak nipis tu, kalau kita potong daripada tepi dan kita tengok bawah mikroskop macam ni lah keadaan dia. Permukaan atas yang kita kata berlilin tadi tu atas ni. Yang ni. Yang ni lah permukaan berlilin tadi tu. Duduk kat atas nipis saja. Bawah daripada dia kita panggil dia epidermis lah. Okey, bawah daripada tu namanya sel mesofil palisad. Inilah yang memberi ketebalan kepada daun. Okey, bawah daripada sel mesofil palisad ialah sel mesofil berspan. Okey, kawasan yang lembut. Kemudian dalam itulah ada urat-urat daun. So urat-urat daun ni ada dua bahagian pula. Urat daun ni dia ada xylem dan phloem. Okey, sebutannya adalah xylem macam huruf Z lah, kita sebut dia xy. Sebut dia macam tu. Okey, phloem. Phloem. Okey, phloem, xylem, phloem. Sebutan dia macam tu. Ejaan dia janganlah eja Z lah. Ejaan dia huruf X, xylem dan phloem. Okay. Dan bawah sekali adalah epidermis bawah. Okay, epidermis bawah dengan epidermis atas, dua-dua tu adalah permukaan kulit tapi permukaan berlilin. Permukaan ada daun tu. Tapi yang berlilin tu dia lebih kepada permukaan luar daun tu, bahagian atas lagi tebal lah selalunya. Sebab atas tu dia lebih menghadap ke cahaya matahari. Dan kalau kita perhatikan kat sini ada nampak satu macam dengan buah pinggang tu kan. Yang tu adalah stoma. Apa dia stoma? Okey, ni kita nak tengok lah. Ni awak kena lukis lagi lah. Awak buat nota. Awak tengok dia punya keratan rentas berserta dengan awak letakkan dia punya ni nama-nama dia. Jangan lukis saja lah. Tulis kortika epidermis atas, sel mesofil palisad, mesofil berspan, xylem, phloem, epidermis bawah dan stoma. Okay, awak lukis keratan rentas daun ni. Okay, kita nak tengok fungsi stoma dalam transpirasi. Kita nampak macam buah pinggang tadi tu. Sebenarnya stoma ni dia jadi macam guard tau. Sebab kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma yang terdapat pada epidermis daun. Dia duduk dekat kulit daun. Duduk kat daun tu. Semasa fotosintesis, maknanya waktu siang lah. Okay, mana masa ada matahari tu, stoma akan terbuka. Okay, pada waktu tu stoma terbuka. Bukaan stoma ni menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. So liang stoma yang tertutup, okay, kata-kata tengah hari ataupun waktu yang sangat panas, dia akan mula tertutup untuk nak kurangkan kehilangan air secara transpirasi. So ini adalah bentuk liang stoma yang terbuka dan sebelah kanan ni adalah liang stoma yang tertutup. So kebanyakan air yang hilang ni ingat pada waktu siang ketika berlakunya fotosintesis. Sebab waktu fotosintesis ni dia perlukan air. So akar pokok tu akan sedut, akan tarik, akan angkut air, hantar ke daun. So air yang berlebihan tu tak akan disimpan, dia akan dilepaskan melalui proses transpirasi. So kenapa dia tutup? Sebab dia nak kurangkan kehilangan air. Okay. Pelembakan. Pelembakan ni ataupun gutasi pula apa dia? Selain kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi, air juga hilang daripada tumbuhan melalui pelembakan atau gutasi. Bukan lemak tau. Lembak. Pelembakan atau gutasi. Pelembakan atau gutasi ni adalah satu proses kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot yang sentiasa terbuka di pinggir laut. Pinggir daun. Apa dia hidatot? Ni kan daun. Contoh daun kan? Ni hujung-hujung ni.
Setiap ujung-ujung tu dia ada satu tempat terbuka tau. Tak nampak lah hujung dia tu. Kita panggil dia hidatot. Okay, hidatot. So hidatot ni akan benarkan air hilang daripada kawasan tu, dan bila dia berlaku, dia tak akan berlaku waktu siang. Kalau siang yang berlaku tu nama dia transpirasi. Tapi kalau gutasi tu berlaku, maksudnya dia berlaku pada waktu malam ketika kelembapan udara yang tinggi. Maksudnya kalau lah malam tu sejuk kan, malam yang dingin, air banyak dalam daun, tapi dia terpaksa keluarkan jugalah, macam kalau kita tu duduk dalam bilik aircon rasa nak terkencing kan. Malam-malam tak minum air pun rasa nak terkencing. Sama juga dengan daun. Kalau dia sejuk waktu malam, kelembapan udara dia tinggi, so akan berlaku gutasi. Kalau kita kata apa, macam embun lah kot noh. Dia duduk dekat daun-daun, dekat hujung daun tu, lepas tu pagi-pagi ambil air tu, minum ke apa ke. Yang tu embun lah, yang tu kita panggil dia gutasi. Okay, tu adalah proses pelembakan. So yang ni contoh pukul 7 pagi lah awak bangun-bangun tidur, awak nak pergi sekolah, awak tengok dekat hujung-hujung daun tu ada. Bukannya ayat hujan menitik atas dia tau, bukan. Malam tu tak hujan pun. Sebenarnya keadaan dingin ni menyebabkan gutasi berlaku sebab air keluar melalui hidatot. Okay. Okay, sekarang kita nak masuk kadar transpirasi. Apa dia kadar? Kadar tu maksudnya masa lah. Kita nak tengok masa. Cepat atau lambat berlakunya kehilangan air tadi. So transpirasi ni kebanyakannya memang berlaku melalui stoma lah. Stoma ni ada atas ada bawah lah. Ada atas permukaan epidermis ada bawah. Oleh sebab itu bilangan stoma sebenarnya mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Kalau pokok tu ada banyak stoma, maksudnya pokok tu lagi cepat hilang air. Jadi kalau pokok yang sikit stoma, maksudnya pokok tu tak banyak daun, maknanya kehilangan air dia pun sikit. Boleh tak awak bayangkan pokok apa yang tak ada daun? Pokok yang dekat gurun tu. Apa dia nama pokok tu? Pokok tu adalah pokok kaktus. Ada banyak tak daun pada pokok kaktus? Tak banyak kan? So, dekat gurun yang panas, setiap pokok cuba survive untuk hidup dengan cara tak hilangkan air yang banyak daripada pokok. Bayangkanlah kalau panas macam tu, mestilah air akan hilang banyak. Nanti pokok akan cepat mati. Jadi, adaptasi dia terhadap tempat tu, kaktus tu sendiri, daun dia tebal, batang dia tebal dan dia ada sangat sikit daun. Dan daun dia beradaptasi menjadi duri supaya tak banyak stoma, dan bila tak banyak stoma maka tak banyak jugalah berlaku kehilangan air. Dia ada 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi, yang mempengaruhi kehilangan air tadi tu. Yang pertama adalah kelembapan udara. Kalau hari tu udara kita kering, dah lama sangat tak hujan, maka transpirasi akan berlaku dengan lebih banyak. Okey. Yang kedua adalah suhu. Suhu tinggi hari tu. Tiba-tiba 32 darjah. Nak compare dengan kemarin 27 darjah. So kita akan nampak pada waktu yang suhu tinggi, daun pokok akan cepat layu. Yang ketiga adalah keamatan cahaya. Kalau hari tu mendung, tak banyak matahari, tak banyak cahaya matahari, so lambatlah pokok nak layu. Okay. Kalau hari tu panas sangat, nampak matahari terik sampai mata kita nak buka pun tak larat tu, maksudnya keamatan cahaya sangat tinggi. Maknanya hari tu kadar transpirasi akan berlaku dengan lebih cepat, dengan lebih banyak. Dan yang keempat adalah pergerakan udara. So kalau kita perhatikan di sini, keempat-empat faktor yang mempengaruhi transpirasi ni lebih kurang macam faktor yang kita belajar, faktor yang mempengaruhi penyejatan. Macam mana kita nak bagi kita punya baju cepat kering, kelembapan udara kena tinggi, kena rendah, maknanya awak kena sidai baju luar dalam bilik air, jangan sidai dalam bilik air. Okay. Suhu kena tinggi, keamatan cahaya kena tinggi, pergerakan udara kena tinggi. So kalau awak sidai baju kat tempat yang udara tak bergerak apa semua, mestilah baju awak lambat kering. So lebih kurang faktor dia tu sama macam transpirasi. Okay, kalau awak ingat faktor yang mengaruhi transpirasi, sebenarnya itu juga faktor yang mengaruhi penyejatan. Okay, yang ni yang cikgu sebut balik tadi. Okay, boleh awak ingat balik Yang pertama, kelembapan udara, suhu, pergerakan udara dan keamatan cahaya. Okay, jom kita tengok alat
okey, ataupun peralatan makmal yang kita boleh guna untuk mengukur kadar transpirasi. Okey, kita nak tengok macam mana pokok ni, banyak mana air yang hilang daripada dia. Okey, nama alat tu ialah potometer. Okey, nama alat tu apa? Potometer. So potometer ni macam ni lah. Dia sambungkan alat ni dengan air yang menjadi sumber kepada yang nak diserap oleh pokok. Contoh kita guna pokok keembung. Kita letak pokok keembung tu dalam air. Dekat atas permukaan air ni kita letakkan minyak. Okey, letakkan minyak. Kenapa letakkan minyak? Sebab kita nak elakkan dia tersejat. Air daripada sini tersejat. Elak. Nak wazan. Okey, air ni dia masuk ke dalam bikar. Kemudian dalam tu ada satu gelembung udara. Dekat gelembung udara dia akan tanda siap-siap dekat pembaris. Contohnya gelembung udara ni dia berhenti dekat 3 cm. Okey. Lepas tu dia letakkan pada apa-apa keadaan. Kan kita ada 4 keadaan tadi, kelembapan udara, suhu apa semua tu kan. So dia akan letakkan supaya Isa, pergi ambil charger laptop mak Isa. Dalam bilik. Kat mana? Kat dalam bilik. Bilik mak. Okey, selepas beberapa tempoh yang kita dah ambil, lepas tu kita nak tengok gelembung ni bergerak sampai mana. Kalau gelembung tu bergerak banyak, maksudnya penyejatan tu ataupun transpirasi tadi tu berlaku dengan tinggi lah. So kita nak tengok isi padu air yang bergerak tu banyak mana. So kita tengok, kita perhatikan pada gelembung udara. So alat ni kita panggil dia patometer. Okay, alat ni kita panggil dia apa? Patometer. Kalau kita nak guna kaedah yang jisim, kita nak tengok ayat banyak mana dah hilang, berapa gram dah hilang, kita guna patometer jisim. Okay, kalau kita tengok gelembung ni untuk isi padu. Okay, isi padu lah kita nak tengok banyak mana dah hilang. Okay, dua-dua kaedah betul. So dua-dua alat ni namanya adalah patometer. Okay, struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Okay, transpirasi juga memudahkan pengangkutan air dan garam mineral dalam tumbuhan yang cikgu sebut tadi. Selain pasal apa kena ada kehilangan air kan, sebab dia mesti nak angkut garam mineral daripada tanah masuk ke daun kan, barulah elok. Kalau kita tak baja ke apa-apa, kalau tak ada berlaku transpirasi, maksudnya tak berlaku lah pergerakan garam mineral. So pengangkutan air dan garam mineral tu penting untuk nak edarkan semua nutrisi ke tempat yang sepatutnya. So semasa transpirasi, air dan garam mineral terlarut meresap ke dalam tumbuhan melalui akar ke batang dan daun. So ini adalah contoh ni adalah gambar sistem pengangkutan tumbuhan berbunga dan taburan berkas vaskular dalam daun, batang dan akar. Okey, jom kita perhatikan satu-satu. Dekat bahagian akar, sekiranya kita potong akar ni, kita tengok keratan rentas dia, dia ada dua bahagian iaitu xylem dan phloem yang cikgu sebut tadi. So apa dia xylem? Senang nak ingat, xylem ni ialah tempat nak urat dia, saluran dia. Dia akan mengangkut air dan garam mineral. Okey, xylem angkut apa? Xylem angkut apa? Air dan garam mineral. Manakala phloem, phloem pula awak ingat huruf F. F apa? F, food. So food, kalau food makanan lah kan? So makanan apa dia? Makanan ni adalah sukrosa.
So kalau angkut makanan nama dia phloem, kalau angkut air dan garam mineral namanya ialah xylem. Salah dia nak pasang charger. Habis dah bateri. Tadi cikgu ada kelas dengan budak form 2. Sama dengan awak pula. Okey. Naufal baca fungsi xylem. Naufal. Naufal pergi mana dah? Siapa nak baca? Nama tak nampak ni. Saya cikgu nak tengok nama. Nak panggil nama. Denis. Iqbal. Syafiqah Shanjini. Siti Nuaini. Vidya Sresh Jyoti. Siapa nak baca? Apa fungsi xylem? Diam je semua. Tak apalah cikgu lah baca biar cikgu pandai. Xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Jadi xylem ni penting sebab dia nak angkut garam mineral dan air. Kalau tak cukup air nanti fotosintesis tak boleh dilakukan. Fotosintesis memerlukan gas karbon dioksida, air dan cahaya matahari. Manakala phloem pula fungsi dia nak angkut food. Phloem ingat food. So food kat sini ialah gula lah, sukrosa. So sukrosa ni daripada mana? Daripada dalam daun. So lepas dia buat fotosintesis, maka fotosintesis tadi akan menghasilkan makanan. Jadi dia patah balik, hantar pula ke bawah, hantar ke tempat-tempat yang memerlukan makanan. Contohnya daun, buah, akar ataupun tempat di mana sukrosa tu nak disimpan. Macam buah kan, makin lama buah tu makin besar. So bila kita bila pokok buat fotosintesis, dia akan hantarlah makanan dia tu ke tempat yang dia nak simpan. Ubi ke, batang ke ataupun buah-buahan. Jadi tempat-tempat tu akan jadi tempat yang manis. Sebab apa? Sebab ada makanan yang disimpan. Jadi di sini kalau kita perhatikan anak panah, air bergerak daripada akar naik ke atas. Dan makanan pula dia mai pada daun, pergi ke tempat-tempat lain. Macam tu. So kalau kita perhatikan lagi di bahagian kerata rentas, bahagian yang warna biru tadi itu adalah bahagian air. So bahagian air adalah bahagian dalam. Air duduk kat bahagian dalam. Bahagian luar ni adalah makanan. Okay, sukrosa. So bahagian luar makanan, bahagian dalam air. So bahagian dalam xylem, bahagian luar phloem. Okay. Xylem dalam, luar phloem. Okay, xylem dan phloem. Macam ni lah kalau kita tengok bawah mikroskop dengan lebih terperinci. Okay. So sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga terdiri pada dua tisu pengangkut iaitu xylem dan phloem yang lazimnya ditemukan dalam satu kumpulan salur yang dikenali sebagai berkas vaskular. So apa dia berkas vaskular? Berkas vaskular ni ialah gambar tadi ni. Bila duk gabung lagu tu. Inilah berkas vaskular. Bila dia duk gabung duk dalam satu batang, dalam batang tu ada dua-dua sekali iaitu phloem dan xylem. Itu yang kita panggil dia berkas vaskular. Jom kita tengok praktis formatif 3.4. Okay, apakah maksud transpirasi? Yang ni awak kena buat lepas siap nota nanti buat praktis formatif 3.4. Transpirasi adalah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan tumbuhan ke udara secara penyejatan. So kehilangan air kena ada perkataan kehilangan air. Okay, dalam bentuk apa? Bukan bentuk air bentuk wap. Bentuk wap tu maksudnya macam udara dia lah. Steam. Dari permukaan tumbuhan. Maksudnya daripada permukaan daun dia tu ke mana dia pergi ke udara. Proses dia adalah proses penyejatan. Okay, gariskan jawapan yang betul tentang sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Kehilangan air daripada tumbuhan melalui transpirasi adalah dalam keadaan apa?
Bukan cecair tadi kan cikgu sebut. Dalam keadaan apa? Keadaan wak. Manakala kehilangan air melalui pelembakan. Malam-malam tu, kita bangun-bangun tidur tengok dia duduk ada dah air tu. Yang tu adalah cecair. Yang kita apa tu, embun kan. Itu adalah dalam keadaan cecair. Soalan nombor 2. Tisu yang mengangkut air dalam tumbuhan. Air. Air, phloem ke xylem kah? Kalau F, food kan? So air dan garam mineral. Yang angkut air dan garam mineral tadi tu namanya adalah xylem. Manakala yang mengangkut sukrosa. Sukrosa ni food. Food ingat F, phloem. Nyatakan 4 faktor yang mengaruhi kadar transpirasi. Okey, ada 4. Yang pertama apa? Keamatan cahaya. Kemudian kelembapan udara. Lagi? Suhu. Dan satu lagi adalah angin, pergerakan udara. Okey, semua tu dah ada jawapan kat bawah ni. Nanti awak rujuk balik Okey, soalan nombor 4. Mengapakah pewarna digunakan untuk mengkaji laluan air dalam struktur xylem? Kalau kita buat satu eksperimen, kita kena letak cecair berwarna untuk nak tengok adakah cecair tadi telah diserap oleh akar. Jadi tujuan dia adalah supaya kita boleh mengesan tanpa menggunakan pewarna. Okey. Sebab apa? Sebab xylem sendiri dia tak ada warna. Jadi kita kena letak bantuan pewarna. Nombor 5. Rajah 1 menunjukkan struktur xylem dan phloem dalam berkas vaskular pada bahagian tumbuhan yang berbeza. Okey. Kita nak tengok P dengan Q dulu. P dengan Q. Cikgu kata bahagian luar Bahagian luar apa dah tadi? Bahagian luar makanan kan? So, dia adalah phloem. Bahagian dalam yang biru ni adalah xylem. Okey, ni untuk bahagian akar pula. Jadi ni dekat batang tau. Ini dekat akar. So dekat akar pun sama juga. Bahagian yang luar tu, yang merah tu. Yang tu ialah bahagian yang bawa apa? Yang biru ni dalam. R tu dalam. So kalau dalam sama lah. Dalam adalah xylem yang bawa air duduk dalam. Yang merah ni duduk luar. Yang merah tu duduk luar tu makanan Dia bawa phloem. Dia adalah phloem. Okay, so kalau dekat daun pula. Dekat daun bahagian bawah. Bahagian bawah tu adalah makanan. Makanan. Bahagian atas ialah air. So T ni air. U adalah makanan phloem. Okey, sekejap kita tengok balik gambar tadi. Ni gambar ni. Ini. Ni rajah 3.27 buat nota tau ni. Buat nota. Nanti baru boleh senang nak jawab awak punya latihan. Xylem duduk atas, phloem duduk bawah. Kalau batang, makanan duduk luar, xylem duduk dalam. Okay, phloem duduk luar, xylem duduk dalam. Kalau akar pokok pun sama juga. Xylem duduk dalam, phloem duduk bahagian luar. Okay, kita sambung lagi dengan 3.5. Ini laju sikit lah sebab kita ada 1 jam je kan. Sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Sistem peredaran darah dalam haiwan tu persamaan dengan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Dua-dua tu adalah sistem pengangkutan. Okay. Persamaan dia dua-dua adalah sistem pengangkutan dan kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut. Dan kedua-duanya wujud dalam organisma kompleks. Satu bawa darah, satu lagi bawa air, nutrien, okay. Perbezaan. Dari segi struktur, kalau yang darah ni, ini untuk manusia lah. Peredaran darah Peredaran darah yang ni pengangkutan. Ataupun transpirasi. Ada soalan kan nak tanya cikgu? Okey, untuk struktur peredaran darah, sistem bertiup dengan jantung dan injap. Tapi dalam pokok ada ke jantung dan injap? Tak ada So dia ada saluran saja. Okey, tanpa pam, tanpa injap, tanpa jantung. Okey, jenis salur pengangkutan dalam darah pula kita ada 3
saluran, arteri, kapilari dan vena. Tapi kalau dalam pokok kita hanya ada dua saja, iaitu xylem dan phloem. Okay, ingat balik nak arteri tu, kapilari yang kecil, vena, okay, urat darah tu. Sambungan antara salur pengangkutan, arteri, kapilari dan vena bersambung menjadi satu saluran berterusan. Xylem dan phloem tidak bersambung. Okay, mereka dua tak bersambung langsung sebab makanan bawa makanan je, ayak bawa ayak je, dia tak campur. Dan dia merupakan dua salur yang berasingan. Okay, sebab satu mai daripada akar, satu bawa ayak, satu bawa garam mineral kan daripada ayak kan. Satu lagi pula bawa makanan daripada daun. Dia tak sama. So dia takkan bercampur, dia takkan bersatu. Tapi untuk arteri, kapilari dan vena last sekali dia boleh bergabung tiga-tiga tu. Okey, bahagian yang terakhir iaitu praktis formatif 3.5, berikan satu persamaan dan satu perbezaan. Tadi kita dah bincang. Persamaan dia adalah kedua-duanya adalah sistem pengangkutan, kedua-duanya mengangkut air, nutrien dan bahan terlarut dan kedua-duanya wujud dalam organisma kompleks. Yang kedua, mengapakah kita patut mensyukuri keunikan sistem peredaran dalam kesinambungan kehidupan organisma? So, sistem peredaran yang hebat dalam tumbuh-tumbuhan dan manusia, haiwan semua ni, kita kena syukur sebab kewujudan dia tu kompleks dan membantu untuk kita hidup. Kalau dia tak ada, macam mana kita nak terus hidup? So, jika organisma tidak mempunyai sistem peredaran yang unik ni, mengikut keperluan masing-masing, macam mana kita nak terus hidup? So kita kena syukurlah dengan yang tu. Okey? Sampai setakat itu saja hari ni, sikit saja kelas kita. So masa yang ada ni, tolong buat nota 3.4 dan 3.5 dan selesaikan praktis formatif 3.4 dan 3.5. Sampai setakat tu sahaja. Kalau ada masalah, ada soalan, boleh tanya dalam grup WhatsApp nah. Okey. Cikgu nak tengok gambar dulu satu-satu. Jangan left lagi. Cikgu tengok gambar semua yang hadir hari ni. Mana nak tengok? Kat mana nak tengok semua Okey, kat sini. Okey, mana habis? Sana cikgu tengok gambar satu. Okey. Okay, terima kasih semua. Boleh left. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Bye. Bye lo. Bye cikgu. Bye. Lambat. Okay Cikgu. Bye. 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 Bye Shanjini.